Hai semua, nama saya Chan Hong Yi dari kelas 5E di Sekolah Menengah Kebangsaan Labis. Pada hari ini ingin membincangkan tentang buku teks biologi tingkatan 4. Pada hari ini saya ingin membincangkan biologi bab 2, yaitu komponen sel haiwan dan sel tumbuhan. Komponen sel yang dapat diperhati melalui mikroskop elektron, yaitu membran plasma dan dinding sel sitoplasma dan organel. Organel ialah struktur khusus yang diselimuti oleh membran sendiri dan melakukan fungsi tertentu. Seterusnya, struktur dan fungsi komponen sel. Pertama ialah membran plasma yang terdiri dari lapisan fosfolipid dan molekul protein yang berfungsi bersifat telah memilih untuk mengawal atau pergerakan bahan ke dalam dan keluar sel. Yang kedua ialah sitoplasma yang mengandungi pelbagai sebadan organik yang dapat bertindak sebagai medium bagi tindak balas biokimia dalam sel. Nombor 3 ialah nukleus yang mengandungi bahan bakar genetik seperti gen dan DNA untuk menentukan ciri-ciri organisma. Yang keempat ialah ribosom yang dapat mensintesiskan protein dan ciri-cirinya ialah granul kecil dan berbentuk sfera. Yang kelima ialah jaringan endoplasma kasar yang terdiri daripada jaringan membran berlipat dan saling berhubung. Fungsinya ialah mengangkut protein yang disintesis oleh ribosom ke jasad Golgi. Ketujuh ialah jasad Golgi yang dapat menerima protein, mengubah soy dan mengubah soy menjadi bahan rembesan dan membungkus dalam vesika rembesan untuk dihantar ke membran plasma untuk dirembes. Yang keenam ialah jaringan endoplasma licin yang dapat mensintesis lipid dan steroid serta mengangkut kedua-duanya ke dalam sel. Dia juga akan menjalankan penyatoksikan darah dan penghasilan sampingan metabolisme. Yang kedelapan ialah mitokondria yang berbentuk silinder yang dapat menjana tenaga dalam bentuk ATP semasa respirasi sel melalui pengoksidaan makanan. Yang kesembilan ialah lisosom yang mengandungi enzim hidrolisis untuk menguraikan molekul kompleks seperti protein, lipid, polisakarida, asid nukleik, bakteria, zarah makanan serta organel yang rosak. Yang ke-10 ialah centriole yang dapat membentuk gentian gantung semasa pembagian sel. Dia hanya terdapat dalam sel haiwan sahaja. Ciri-cirinya mempunyai sepasang struktur silinder kecil yang disusun pada sudut tepat. Yang ke-11 ialah kloroplas yang berbentuk bujur yang mengandungi uranium. Dia mengandungi klorofil untuk menyerap cahaya matahari dan menukar tenaga cahaya kepada tenaga kimia semasa fotosintesis. Yang ke-12 ialah dinding sel. Dinding sel terdiri daripada selulosa yang kuat dan tegar dan bersifat telap sepenuh. Dia terdiri selulosa yang kuat dan tegar untuk mengekalkan bentuk sel tumbuhan. Dia memberi sokongan mekanikal kepada sel tumbuhan. Yang ke-13 ialah vakuum. Dia mengandungi subsel dan dikelilingi oleh tonoplast. Dia bersifat telah memilih. Dia mengandungi subsel yang terdiri daripada air dan bahan terlarut. Dia juga akan mengekalkan kesegaran pada tumbuhan. Selain itu, fungsinya ialah mengekalkan tekanan osmosis dalam tumbuhan herba dengan menyerap air secara osmosis.